sebab yang membuatkan dia mengumpat tu beza. Baik, ada yang kata boleh ke Ustazah kalau kita terumpat, kita cepat-cepat istighfar dan terus keluar dari kumpulan tersebut. Baik, boleh, kalau tanya boleh ke tidak, boleh gitu. Boleh, tapi kan itu kita kata sebagai Panadol, ubat kan, ubat tahan sakit sementara. Jangan selama-lamanya kita terumpat tiap-tiap hari terumpat sampai mati, asyik terumpat je. Itu dah bukan apatah lagi kita tu tidak sama sekali berusaha untuk berubah gitu. Itu satu. Maknanya kalau boleh ke tidak, boleh. Tak berdosa, bahkan baguslah kan. Kita terumpat, kita cepat-cepat istighfar. Tapi itu untuk jangka pendek. Kemudian jangka panjangnya kita masih tetap kena berusaha untuk berubah supaya tak menjadi orang yang mudah-mudah mengumpat gitu. Kemudian terus keluar daripada kumpulan tersebut. Baik, ini kita akan bincangkan dengan lebih detail dalam tips untuk perkara yang kedua tadi. Macam mana nak menjauhkan diri daripada mendengar orang yang mengumpat. Tapi kaedah tu boleh. Kaedah tu jadi salah satu daripada kaedah keluar terus daripada kumpulan tersebut. Itu salah satu kaedah. Cuma get ready dengan efek atau kesan yang akan berlaku. Bersedialah. Ada kesan kan. Dalam peribahasa Melayu kita ada tu. Contohnya kera sumbang. Kera sumbang tu mungkin akan dapatlah label tu kat kita. Kita elok-elok manusia, dia panggil kera kan. Lepas tu sumbang pula tu maknanya tak pandai bergaul. Orang akan anggap macam tu. Dan memang ada pun. Ada kes seorang dia mengadu, dia kata saya ni dianggap kera sumbang, tak masuk dalam masyarakat sebab setiap kali dia orang sembang saya keluar. Sebab dia orang tak ada benda lain dia sembang, mesti mengumpat. Dia tak ada subjek lain gitu. Dia mengumpat je kan. Jadi akhirnya dapatlah gelaran tu. Jadi maknanya kalau kita nak pilih tindakan itu, siap sedia, tak ada masalah. Tindakan tu bukan masalah. Bukan maknanya alah nanti orang kata kera sumbang pula kan. Tak, label manusia bukan masalah kan. Yang penting label dari Allah. Macam mana Allah melabel kita. Manusia nak label kita, itu pun boleh berubah. Dan mungkin hari ni dia label kita macam tu, nanti akan datang dia label kita lain pula kan. Berubah-ubah. Hari ni orang suka kita, besok orang yang sama tiba-tiba benci kita, lusa dia suka kita balik, tulat dia benci kita balik. Hari ni kalau dalam alam maya ada video-video yang ada likers dan haters kan. Kadang-kadang ada video kita dia like. Lepas tu tiba-tiba dia hate kan. Tiba-tiba dislike kan. Jadi semuanya akan kita kata kita tak target lah pandangan manusia ni sebagai keutamaan. Tapi sedia gitu. Ada beza kalau kita sedia dengan tak sedia. Kalau kita tak sedia untuk mendapatkan kesan-kesan yang macam tu, akibatnya kita jadi putus asa, kita jadi sedih, murung gitu kan, sebab orang tak mau kawan dengan kita. Tapi kalau kita sedia, maka pandangan manusia tak menjadi masalah kepada kita kan? Yang penting kita tetap kejar redha Allah SWT. Yang paling orang Melayu takut ni bila orang tak mau berkawan. Sebab kita memang masyarakat yang antara masyarakat yang paling tinggi kuantitinya menggunakan media sosial. Maksudnya memang orang kita ni suka bersosial. Kalau tiba-tiba orang tak mau bersosial dengan kita, itu efek yang sangat besar. Tapi beza dengan kalau kita dah sedia, efek dia. Baik, sekarang kita tengok balik kepada tentang menjauhkan diri kan. Baik, kita sekarang nak ambil dulu tips yang pertama. Tadi kita dah tengok dua tips. Macam mana kita nak jauhkan diri daripada mengumpat. Baik, dua kaedah. Satu, back to the past and look to the future. Kan? Melihat kepada masa lalu, muhasabah. Kan? Kemudian fikirkan tentang tujuan hidup. Kan? Itu melihat kepada masa depan. Maknanya fokus kepada tujuan hidup kita. Baik, tips yang pertama mengenai dengan bermuhasabah. Kita ambil dulu. Baik, bermuhasabah dengan apa yang telah lalu. Baik, apa yang kita nak muhasabahkan ni detail kita bincang. Kadang-kadang ada orang bila dia cakap muhasabah, orang kan selalu sebut muhasabahlah diri tu. Kita fikir saya nak muhasabah apa, fikir sendirilah. Dia bukan gitu. Kalau kita nak mendidik, bagi tahu, tolong gitu kan. Jadi kita bantu. Apa yang dia nak dimuhasabahkan. Baik, muhasabah tentang punca. Apa sebenarnya yang menyebabkan kita mengumpat? Kita ambil contoh di sini, ada beberapa cadangan punca. Cadangan punca maksudnya kalau kita tu tak tahu apa sebab kita mengumpat, ini antara contoh yang mungkin kita boleh, masing-masing boleh relatekan dengan diri kita. Jangan tembak orang lain. Ini pesanan penaja. Jangan tembak orang lain. Ilmu ini diajarkan. Imam Badi'uz Zaman menyebutkan bahawa ilmu ini jangan sekali-kali kalian tu campakkan kepada orang lain. Tapi ilmu ini
lebihlah untuk fokus kepada diri kita sendiri supaya kita tu beramal gitu. Jadi jangan belajar bahasa halus sikit, elakkan daripada belajar semata-mata untuk tembak orang. Jadi kadang-kadang akhirnya kita boleh tengok ni, inilah dia sebab tu akak tu selalu ngumpat ni pas dia sebab ni lah ni. Dia nak bodek lah ni, dia nak ni lah ni. Tak. Kita tak mau dah tuduh-tuduh orang macam tu. Tak, kita cari kita sendiri ya. Sekarang masing-masing tengok kepada diri sendiri masing-masing. Kita tengok adakah ini sebab kita mengumpat. Masing-masing mungkin pernah mengumpat lah, walaupun sesekali kan, ataupun berkali-kali atau jutaan kali. Tengok punca dia. 1. Muka surat 182 tu. Buku lama muka surat 212. Punca yang pertama adalah dorongan untuk meredakan kemarahan, melepaskan tekanan dan kebencian. Jadi antara punca, salah satu daripada punca kita jadi mengumpat ialah adanya keinginan ataupun dorongan dalam diri kita tu, kita nak melepaskan rasa marah kita. Kita nak lepaskan rasa benci kita, nak lepaskan tekanan perasaan kita. Baik, contoh, kalau bekerja kan, kadang-kadang tekanan sebab bos asyik marah je. Jadi kita tak boleh nak marah bos mula. Kan tak boleh nak marah lah, nanti kalau marah bos kena pecat pula. Jadi akhirnya bila tak boleh nak marah bos, maka kita ada simpan. Kita simpan perasaan. Dan perasaan nak marah, bila tak dapat dilepaskan, maka kat situlah kadang-kadang balik rumah kita pergi lepas kat orang lain. Lepas tu dalam bentuk bukan marah, lepas dalam bentuk kita mengumpat lah bos kita tadi tu. Itu antaranya. Atau tekanan perasaan, kebencian kan? Ada jiran-jiran kita yang mungkin menganiaya kita, mungkin buat perangai huduh-huduh yang kita tak suka. Atau kadang-kadang bukan buat perangai huduh pun, adalah identiti dia yang ada pada diri fizikal dia yang kita tak suka kan. Kadang-kadang ada orang dia tak suka tengok orang, misal ada orang suka ejek gigi jongang contoh. Jangan terasa ini bukan kesalahan. Gigi jongang kan Allah yang cipta, sepatutnya dia tidak dihina. Tapi masyarakat kita tu suka untuk sebut mak peah jongang kan? Dia sebutkan istilah gitu. Itu mengumpat. Panggilan macam tu mengumpat kan? Sebab dia merasa terhina dengan itu. Dan bahkan ada satu kes tu sampai tahap dia ni punya fizikal yang sangat istimewa lah berbanding orang lain kan. Dia kecil, rendah yang macam anak 7 tahun. Tapi umurnya dah 20-an. Kan? Kecil, rendah, kemudian agak gempal, kemudian giginya jongang, kemudian kulitnya hitam yang menyebabkan orang hina-hina dia dengan seteruk-teruknya, sampailah dia katakan bahawa dia pernah berfikir untuk bunuh diri. Na'udzubillah, jangan sampai kita tu jadi manusia yang menjadi penyebab kepada orang tu untuk merasa terhina dan kemudian berfikir untuk melakukan perbuatan tu. Alhamdulillahnya dalam dunia yang banyak dunia media sosial ni, kekurangan seumpama tu jadi satu kelebihan. Sebab biasanya video-video yang viral ni bila banyak haters. Kalau banyak yang like, tak viral sangat. Dia bila banyak yang tak suka, banyak yang komplain, banyak yang kutuk, teruk sangat tu, itu dah viral. Itu biasa manusia macam tu lah. Jadi disebabkan dengan sifat fizikal dia tu, ramailah orang yang kutuk dia, akhirnya viral. Dan akhirnya itu menjadi sumber kekayaan dia. Maknanya dia jadi satu kelebihan lah. Di situlah sebenarnya yang saya pernah sebutkan dalam kuliah kita sebelum ni, bahawa kita ni tak ada istilah kelemahan, kekurangan. Pada diri manusia itu, setiap satunya adalah kelebihan. Cuma tinggal bagaimana kita nak mengadaptasi ataupun mengubah mengolah sifat yang Allah ciptakan itu menjadi satu kelebihan. Baik, sekarang perasaan marah, benci, tekanan itu memang jadi satu kekurangan. Kita anggap sebagai satu bencana lah. Kita katakan bencana, musibah dalam hidup kita kalau kita sampai mengalami yang sedemikian. Baik, macam mana kita nak menjadi orang yang berfikiran lebih positif, bahawa semua ini adalah satu motivasi kehidupan. Saya pernah mengalami satu fatrah kan, usia yang mungkin belum waktunya sepatutnya untuk menghadapi semua itu, tapi alhamdulillah Allah bagi. Dan yang saya sangat nikmati adalah mendapatkan perasaan tu ditekan, dibenci, dimarahi, ditorture, itu semua satu motivasi.
menjadi satu motivasi, kan dia balik semula kepada macam mana cara kita berfikir, macam mana cara kita menghadapi hidup, kan? Baik, jadi dia menjadi satu motivasi untuk akhirnya kita berfikir ke arah yang ke depan gitu. Macam mana tekanan ini menjadikan aku dapat mengeluarkan segala keupayaan dan kemampuan diri aku. Macam mana kemarahan dan kebencian manusia ini akan menjadi satu motivasi besar untuk aku membuktikan bahawa yang mereka benci ini siapa, gitu. Dan maknanya aku memang bukan siapa-siapa, tapi aku akan menjadi sesiapa pada suatu saat nanti di hadapan siapa-siapa. Siapa-siapalah, kan? Jadi maknanya itu yang kita nak usahakan. Yang bagaimana kita nak berfikiran positif. Kalau nak tertekan, akhirnya sedih, murung, rasa nak bunuh diri, rasa kecewa, rasa stres, itu maknanya kita dah menegatifkan benda tu. Sedangkan dalam kehidupan Nabi SAW, itulah motivasi hidupnya, bahawa dalam dakwah ada segala liku-liku ujian, cabaran, kan, yang baginda SAW Nabi hadapi, tapi ia tidak pernah menekan jiwa dan perasaan baginda SAW. Bahkan semua itu menjadi motivasi, dan motivasi yang membuatkan baginda Nabi SAW terus maju ke hadapan, dan Islam terus semakin gemilang dan gemilang. Dan kita